السلام. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم به بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan memberikan kepada kita kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kepada kita denyutan jantung, masih lagi memberi kepada kita kekuatan, masih lagi memberi kepada kita kesihatan. Untuk dengan kesihatan nikmat tersebut, kita menggunakan nikmat tersebut ke arah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama telah menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan alhamdulillah kita dapat meneruskan dengan sama-sama memakmurkan majlis ilmu, sama-sama mencari cara-cara yang ada di dalam tazkirah yang akan disampaikan sebentar nanti. Unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Janganlah kamu melihat siapa yang bercakap, tetapi lihatlah apa yang akan disampaikan, apa yang akan diperkatakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Jazakumullah. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi, yaitu surah At-Tin, bermula dengan Wat-Tin waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ini di dalam kejadian yang sebaik-baik kejadian, dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau kita lihat kepada kita hari ini, cerminlah diri anda. Kata Aziz Desa. Aziz Desa darah dulu Syahad Malaysia hari ini. Cerminlah diri anda. Tengok macam mana diri kita ni. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini dalam bentuk yang sebaik-baik. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ciptakan sepenuh daripada manusia ini dalam keadaan cacat, dalam keadaan tidak mempunyai tangan, dalam keadaan tidak mempunyai kaki dan sebagainya, topiu. Tetapi itu adalah sebaik-baik kejadian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini dalam keadaan yang serba cukup. Alhamdulillah. Tetapi
Ayat yang seterusnya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini baik, molek, comel dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya manusia menyalahgunakan kecantikan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala cipta ini, nescaya tempatnya kami akan kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang yang rendah. Asfala safilin. Asfala ni maksud di bawah. Safilin ni bawah lah. Tempat orang, tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Kenapa? Kerana walaupun Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian, tetapi manusia itu leka. Manusia itu tidak mahu mengikut segala ajaran-ajaran yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mahu mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan manusia yang pada asalnya cantik rupa dia, tetapi ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya. Maknanya kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita akan ditempatkan di bawah sekali. Kita bagi contoh. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memerintahkan, menyuruh kepada isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminat, dan juga anak-anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya menutup aurat. Jadi kalau kita lihat suruhan itu, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Rasulullah supaya tunjuk contoh yang terbaik. Lalu Rasulullah menyuruh anak isterinya tutup aurat, dan segala perintah tersebut dilaksanakan dengan baik. Tetapi sampai kepada peringkat kita sekarang ini, kalau kita lihat kita sekarang ini, utamanya dari segi tutup aurat. Sebab itulah Nabi mengatakan akhir zaman ini akan datang manusia nisaun, perempuan, kasiyat, yang berpakaian, ariyat, tetapi seolah-olahnya bertelanjang. Di Mesremu padan dah. Dah. Tak payah pergi, maknanya jauh-jauh, tak payah pergi KLCC ke. Dah. Tak payah pergi Loyak ke. Mesremu padan dah. Mari mana tak tahu. Nak kata orang kampung, lagi makan. Dah. Pakai legging lagi lah, rambut tutup berwarna lagi lah. Kadang-kadang orang pakai tutup aurat pun pakai tudung macam dia tak pakai tudung. Tak, sikit sangat tutup. Lepas tu pakai baju ketat pula. Tak. Kita waktu tak sakit kita orang lelaki. Jadi dia orang perempuan, mungkin dia rasa seronok, dia menonjolkan susuk tubuh dia kepada orang lain. Jadi dia rasa dia comel. Dia rasa dia comel, dia cantik. Lalu dengan kecantikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ni, perempuan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi, disalahgunakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala suruh supaya kita ini melalui perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menutup aurat. Sebagaimana yang kita tahu, aurat antara bagi lelaki di antara pusat dan lutut. Dan perempuan selain daripada muka dan tapak tangan. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, manusia sudah tidak mementingkan, tak ambil cakna lah pasal perkara yang menutup aurat. Kadang-kadang dijadikan satu fashion. Pakai tudung, macam-macam jenis tudung. Tudung bawah, ada tudung bawah, pashmina, ada pashmina. Benda dah. Macam-macam jenis tudung.
Bukan main. Maknanya tudung yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh supaya kita ni, utamanya bagi perempuan, melebihkan, melabuhkan, sehinggalah wadribna bijuyubihin. Maksudnya dia merendahkan sehinggalah sampai ke apa panggil apa? Dada. Sampai ke kepala dada. Tapi sekarang ni kalau kita lihat susah. Kalau kita pergi di Semua tu 90% pengunjungnya. Dan kalau kita lihat perempuan tidak menutup aurat. Jadi orang lelaki dia tengok. Tengok. Tak puas tengok sekali, tengok dua kali. Tengok nikah kali. Comel juga. Tengok sekali lagi. Jadi kalau kita mengulang tengok, jadi boleh kita dia. Kalau ikut penyebabnya adalah dia sendiri, perempuan yang menyebabkan kita mendapat dosa. Dan kalau kita lihat dengan sebab tidak menutup aurat dengan sempurna ini juga yang menyebabkan berlaku perkara-perkara muqaddimah zina ataupun permulaan zina, yang menyebabkan ramai di kalangan anak-anak muda bila dia tidak menghiraukan tutup tubuh dia, tidak menutup aurat, dan di samping tidak menutup aurat dengan sempurna, dia juga bebas bergaul, pergaulan bebas, yang menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang kita tidak ingin. Salah siapa? Salah mak ayah. Barangkali boleh disalahkan kepada mak ayah. Mungkin sebab mak ayah tidak mendidik dia dengan sempurna. Kadang-kadang mak ayah didik okeylah, tapi dia tak mau ikut mak ayah. Mak ayah suruh tutup aurat, tak mau. Orang kata benda tak ikut perkembangan semasa. Dan sekarang ni fashion tudung Yuna, tudung Yuna macam-macam. Jadi yang menyebabkan mereka ni, perempuan ini, tidak, dengan sebab tidak menutup aurat dengan sempurna ini, yang menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak kita ingini, iaitu seperti mana penzinaan dan sebagainya. Di samping itu juga, bila aurat tidak ditutup dengan sempurna, dia diibaratkan macam ni. Kita bandingkan di antara emas tu lah, emas perhiasan. Kan kalau kita tengok kedai emas tu, dia tutup molek tau. Dia boh dalam cermin. Dalam cermin tu dia tutup cermin tu. Tahan tau kalau kita main katak-katak biasa tak pecah. Cermin hok dia boh emas tu. Dah lampu dalam cermin letak kursi pula luar tu. Maknanya cakap kursi gitu macam kita cakap dalam jari, orang dalam jari nak beli emas. Nak royak ni benda berharga ni disimpan dan ditutup, dijaga begitu rapi. Berbanding dengan emas yang biasa, orang ada jual tepi jalan. Emas juga, emas berumah ke contohnya, ataupun emas jenis-jenis lain. Macam-macam emas, zulian ataupun sebagainya, dia jual tepi jalan, tak using pun. Buka gitu. Tapi di antara emas hak tepi jalan dengan emas hak orang jual kedai emas ni, hak mana menjadi rebutan? Orang nak cari hak kedai emas tu, tak ambuh hak tepi jalan, hak ke Riyal, 10 riyal. Cari hak mahal. Begitu juga orang perempuan. Perempuan yang tutup aurat dengan sempurna, tidak menonjolkan, menjaga maruah. Maknanya dia menjaga maruah dia dengan sempurna, itulah yang menjadi rebutan bagi orang lelaki untuk dijadikan isteri-isteri yang solehah. Ada juga sekarang ni, oleh kerana kita umat Islam, utamanya orang perempuan lah, biar orang perempuan tak ada kemana ni, kat hari kita setuh orang lelaki. Lelaki ni biasa ni dikaitkan dengan main bola je lah, maknanya futsal ataupun main bola padang atau sebagainya, menzahirkan aurat. Jadi sama juga dengan perempuan, dari segi dosa sama je. Kalau orang lelaki buka aurat, sama juga, begitu juga dengan perempuan yang buka aurat, sama. Dari segi maruah tadi, kalau kita lihat ada satu kisah
berlaku di Madinah. Berlaku di Madinah. Peristiwa ini berlaku di Pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa ni dia adalah kepunyaan, artinya dimonopoli oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang memonopoli pasar tersebut. Jadi ada seorang wanita muslimah, dipakai dalam keadaan tutup aurat, kemudian berhijab dan berpurdah. Jadi dia pergi tu, dia tengok emas. Lepas pada dia tengok emas tu, sampai di pasar tu lah, dia tengok emas, kemudian dia duduk rehat. Dia duduk rehat tu, dia kerana orang Yahudi ramai, orang Yahudi pergi keliling dia. Dia keliling. Kalau kita ke orang tuan duduk tengah jalan seorang-seorang, tiba-tiba mak-mak rempit dia keliling, tak boleh buat benda kan. Maknanya kalau mak rempit kata buka baju sikit, belan-belan tak boleh, kan kena buat benda pula, buka juga. Ataupun buka tudung ni, nak tengok rambut setara mana, gitu. Buka, sebab mak rempit ramai lagi. Tak boleh nak buat benda orang puan. Tapi muslimah tadi, walaupun dia dikelilingi oleh orang Yahudi, orang Yahudi suruh buka niqab. Buka sikit, tengok, begitu. Maksudnya buka sikit, nak tengok muka setara mana, tutup. Ke ada jerawat batu, gitu maksudnya. Nak tengok muka muslimah tu. Tetapi muslimah tetap mengatakan tidak, aku tidak akan buka. Aku tidak akan menzahirkan aurat aku padamu. Sebab kamu orang kafir tidak boleh melihat aurat aku. Begitu juga dengan orang muslim, tidak boleh melihat sewenang-wenangnya aurat wanita muslim. Jadi oleh kerana orang Yahudi tadi, dia bengang nak minta nak tengok muka pun tak boleh. Lalu dia ikat kain puan dengan dalam keadaan dia puan tak sedar lah, sebab dia ramai kan. Ramai, maknanya salah seorang di kalangan Yahudi tu, dia ikat kain muslimah tadi di bucu sesuatu benda. Kemudian bila muslimah tu bangun, jadi menzahirkan aurat dia, nampak aurat dia. Jadi bila muslimah tu bangun tu, nampak aurat dia, muslimah ni panggil, menjerit minta tolong. Tiba-tiba datang seorang sahabat. Bila ditanya kepada muslimah tu apa yang berlaku, diceritakan kepada sahabat ini. Lalu sahabat ni tak cakap banyak, terus bahang orang Yahudi tu, bunuh dulu. Bunuh. Dan kalau kita tengok peristiwa ni, akhirnya oleh kerana sahabat ni juga, dia pergi serang tempat orang, dia juga terlibat sana, mati dibunuh oleh orang Yahudi. Nak bagi tahunya sini, poinnya, muslimah tu walaupun diganggu, walaupun dipaksa untuk dia menzahirkan maruah dia, untuk menzahirkan aurat dia, tapi dia tidak mengaku mengalah dengan sewenang-wenang. Berbanding kita pada hari ni. Tak perlu minta benda ni. Macam saya kawal tadi, kita pergi Mesremo. Pergi Mesremo lalu, seorang jenis begini, seorang jenis begini, macam-macam. Kita tak mahu tengok pun sebenarnya. Tak minta pun. Macam kisah orang Yahudi tadi. Orang Yahudi minta nak tengok aurat orang muslimah. Tapi sekarang ni orang muslimah tu sendiri, dia menzahirkan aurat kepada kita. Rezeki ke? Rezeki. Bukan dikira sebagai rezeki. Maksudnya bala. Nipu kita ni bala. Maksudnya kita, kalau boleh, benda ni lah kita nak hindarkan, agar perkara sebegini, utamanya perkara sebegini yang menyebabkan manusia ni akan lalai dan lari daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik kejadian tadi, tiba-tiba manusia ni, macam saya terangkan tadi, tidak menutup aurat, menzahirkan aurat, menjatuhkan maruah mereka sendiri, sehinggalah martabat dia itu jatuh ke bawah. Maksudnya jatuh sampai ke peringkat asfala safilin, serendah-rendah martabat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat
falahum ajrun ghairu mamnun. Melainkan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dikaitkan orang yang beriman dan juga beramal soleh. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ini orang yang beriman dan beramal soleh, iaitu orang yang beriman yang menjaga aurat dia, tidak menzahirkan aurat dia, tidak menyerahkan maruah dia sewenang-wenangnya, menjaga amal ibadah kebajikan dia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh dan melakukan segala ibadah-ibadah yang diwajibkan kepadanya, yang menyebabkan bagi mereka ini akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Lahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Oleh itulah kita jangan berbangga dengan diri kita yang comel. Smart kan? Jangan duk bangga sangat. Smart. Ni gambar tak muka Facebook. Tak di muka Facebook depan sekali profile. Jangan berbangga dengan muka kita yang comel, kerana tidak mustahil kita ini akan diuji oleh Allah. Semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita ini sanggup menahan ujian tersebut, sanggup mengharungi ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji. Kita sanggup dan kita boleh menahan ujian tersebut dengan melakukan ibadah, melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membolehkan kita ini mendapat ganjaran pahala yang tidak putus-putus. Baik, itu sebagai mukadimah kita pada hari ini. InsyaAllah kita sama-sama muhasabah daripada ayat yang saya bacakan sebentar tadi, dan insyaAllah kita sambung berkenaan dengan pengajian kita berkenaan dengan fiqh mazhab Syafi'i. Jadi biasa dah mukadimah ni memang panjang tak benar. Kalau tak panjang tak sampai matlamat. Tak sampai maksud. Isi dia sikit je ni. Baca-baca dia aja habis. Tapi walau macam mana pun alhamdulillah, maksudnya walaupun mukadimah panjang, jadi kuliah yang ana diamanahkan ini alhamdulillah maksudnya masih lagi dapat diteruskan sehinggalah ke hari ini. Dan kita bermula dengan kitab 8 nak habis dah. Bermula dengan kitab 8 nak habis jilid 8. Maksudnya terus insya-Allah lepas habis ni kita balik kepada kitab jilid 1. Belajar jilid 8 dulu, baru belajar jilid 1. Pelik tu. Sebab apa belajar jilid 8? Sebab jilid 8 tak ada belajar. Saya pun maksudnya belajar masa duduk dekat sana, itu pun belajar secara ringkas, bukan belajar secara orang kata detail. Jadi kebanyakan jilid 8 ni orang tak berani nak sentuh. Ustaz-ustaz tak berani nak mengajar berkenaan dengan jenayah, wudu, jihad dan sebagainya. Sebab negara kita ni adalah negara aman. Tak ada benda-benda yang berkaitan dengan wudu. Walaupun ada macam-macam jenayah berlaku, aman lagi negara kita. Masih lagi aman sebab negara kita tak perang. Maknanya dari segi perang memang tak ada, tetapi berperang dengan perampok, berperang dengan jenayah, mak rempit, hak curi motor dan sebagainya. Bang mak terlibat dengan motor kena curi. Siang duduk parking seremuk, tiba-tiba ada motor kena curi. Nak buat kan? Nak ikat tak jumpa, tak tahu orang. Jadi sekurang-kurangnya kita belajar berkenaan dengan jenayah, hudud dan sebagainya. Dan bila itu kita telah lepas lah. Sekarang hari ini insya-Allah kita masuk berkenaan dengan kehakiman. Kehakiman bagaimana yang kita tahu, orang-orang yang biasa masuk mahkamah dia, dia biasa dibicarakan macam mana hakim. Adakah hakim ini ada pada zaman kita sekarang ni ataupun dia bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kehakiman, ta'rif al-qada. Al-qada ataupun qadi yang dimaksudkan dengan kehakiman. Al-qada dalam bahasa Arab membawa beberapa maksud. Maksudnya qada itu sendiri dia ada beberapa maksud. Yang pertama hukuman. Maksud yang pertama adalah hukuman.
Contohnya firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah menghukum, merintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Jadi maksud di sini ialah hukuman. Telah menghukum, memerintahkan kepada kita semua ini supaya kita sembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh kita sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua, selesai atau tamat, seperti selesai daripada suatu hajat. Contohnya firman Allah Ta'ala, fawakadhahu Musa faqada alaih. Musa, ada orang baca Musa, bacaan imalah. Fawakadhahu Musa faqada alaih. Maksudnya Musa pun menumbuknya. Kisah Nabi Musa dengan seorang pemuda lah. Nabi Musa ni terkenal dengan sifat gagah dia lah. Lalu dia tumbuklah. Musa pun menumbuknya, lalu menyebabkannya mati. Sekali tumbuk, mati dulu. Sebab Nabi Musa ni dia bukan keturunan Fir'aun. Dia hanya dibela oleh dibesarkan dalam jagaan Fir'aun. Jadi bila dia berjumpa dengan kaumnya yang dibuli oleh orang berketurunan ataupun penyokong Fir'aun ni, lalu dia nak marah sangat, dia tumbuk. Fawakadhahu Musa faqada alaih. Musa pun menumbuknya, lalu menyebabkan mati. Maksudnya membunuh dia dan selesai daripada menyelesaikan, selesai masalah. Tumbuk habis mati je. Selesai masalah dengan orang tu. Tapi tak selesai masalah dengan Fir'aun. Maksudnya cerita Nabi Musa ni panjang lah. Kita bukan nak cerita pasal kisah Nabi Musa, nak cerita pasal faqada tu. Qada maksud yang dimaksudkan dengan qada. Kemudian yang ketiga, menunaikan, melunaskan dan menyampaikan sesuatu, seperti melunaskan hutang. Di mana firman Allah, wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un muslihin. Dan kami sampaikan, wahyukan kepadanya tentang perkara itu, iaitu penghujung mereka akan terputus, dibinasakan sepenuhnya pada waktu pagi. Maksudnya menunaikan dan juga melunaskan, menyampaikan sesuatu. Yang keempat, ciptaan dan takdir. Firman Allah Ta'ala, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Lalu dia, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menciptakannya sebanyak 7 langit dalam 2 hari. Sab'a samawatin fi yawm. Diciptakan langit ni selama 2 hari. Al-qada atau kehakiman. Jadi makna dari segi istilah, dari segi lughawi, kalau bahasa Arab dia ada dua lah, makna lughawi dan makna istilahi. Dari sudut bahasa lah lughawi ni. Jadi kalau dari sudut bahasa, itulah dia ada 4 makna. Yang pertama hukuman, yang kedua selesai atau tamat, yang ketiga menunaikan, yang keempat ciptaan dan takdir. Yang kita nak adalah makna dari segi istilah. Al-qada atau kehakiman menurut istilah syarak ialah menyelesaikan sesuatu pertelagahan yang berlaku antara dua pihak atau lebih berdasarkan hukum Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita menyelesaikan perbalahan di antara dua orang yang berbalah, kita telah melakukan kehakiman. Tapi syaratnya kita hendaklah melakukan kehakiman itu berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu kehakiman adalah berhukum sesama manusia dan menyelesaikan pertelagahan yang wujud di kalangan mereka dengan cara menyerahkan kembali semua hak kepada pemilik masing-masing. Maksudnya kalau dia curi, bila dibawa kepada qadi memutuskan hak, maknanya hak yang dicuri itu adalah dikembalikan.
Al-qada dinamakan juga menghukum kerana ia mengandungi nilai kebijaksanaan. Dinama juga menghukum sebagai al-qada ini, qadi ini, kerana qadi itu dia mempunyai kebijaksanaan. Qadi, contohnya qadi Iyad, zaman dulu nama qadi Iyad, dia mempunyai kebijaksanaan. Nah, untuk menjadi qadi itu, seseorang itu mestilah ada kebijaksanaan dan juga hikmah. Nah, kalau orang bodoh jadi qadi, orang yang tak berapa nasihat ataupun orang tak berapa cerdik, dia dilantik menjadi qadi, agak-agak macam mana dia nak menyelesaikan sesuatu perkara tanpa ilmu. Jadi sebab itulah pentingnya seseorang yang menjadi qadi ini, dia hendaklah mempunyai kebijaksanaan. Mempunyai kebijaksanaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah, ataupun mempunyai hikmah. Hikmah ni adalah kebijaksanaan. Hikmah dhalatul mu'min. Hikmah ni kebijaksanaan kepunyaan orang-orang yang beriman, yang bermaksud meletakkan sesuatu pada tempat yang betul. Dia menghukum tu wada'u syai' fi makani, letak sesuatu tu tempat dia. Macam kita ambil benda ni, ambil situ letak sini. Tak kena kan? Tak letak pada tempat dia. Asal ambil situ, tapi tiba-tiba letak sini. Jadi kita telah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bila kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, berarti kita telah menghukum sesuatu benda itu dengan kebijaksanaan dan betul, iaitu menghentikan kezaliman orang yang zalim. Jadi kalau orang yang zalim, qadi ni ataupun orang yang menghukum ini, kehakiman ini, dia hendaklah menghentikan kezaliman tersebut dan memberikan keadilan kepada orang yang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi ni, dia hendaklah diberikan keadilan, bukan dianiaya ataupun dizalimi. Dah dizalimi, dizalim pula. Dan memberikan keadilan kepada orang yang zalimi dalam berhadapan dengan orang yang menzalimi. Maksudnya, jadi kalau kita nak bawa contoh, macam-macam tak? Contoh orang yang dizalimi ni. Jadi orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi dia, bila dibawa bertemu dengan hakim, qadi, orang yang menghukum, orang yang menghakimi itu, dia hendaklah menghakimi dengan adil dan memberikan hak orang yang dizalimi, serta menjatuhkan hukuman kepada orang yang menzalimi. Pensyariatan kehakiman. Jadi syariat, bila maknanya disyariatkan kehakiman. Jadi insya-Allah kita akan sambung. Nanti saya cover dah isi sikit maknanya, dan sempatnya takrif ataupun pengenalan berkenaan dengan al-qada ataupun hukuman, berkenaan dengan dari sudut lugawi, dari sudut bahasa, dan juga dari sudut istilahi. Takrif je. Tapi takrif dimudahkan. Jadi insya-Allah, walaupun sikit-sikit, syai'an fa syai'an qasarul jabal. Tu dia punya pepatah bahasa Arab. Kalau Melayu kita, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tapi Arab, syai'an fa syai'an qasarul jabal. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Qasara, syai'an sikit. Syai' sikit-sikit. Qasara maka jadilah jabal. Jabal tu bukit. Qasara jadi senang dia, patah dia. Kita sedikit demi sedikit, lama-lama insya-Allah jadi bukit. Jadi rasa cukup untuk pada malam ni. Sekadar itu dulu untuk malam ni. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.